Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 18 Ogos 2021 bersama saya Janah Kamarzaman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bertitah bahawa Perdana Menteri yang dilantik hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan satu perbincangan khas Majlis Raja-Raja Melayu akan diadakan pada Jumaat ini bagi membincangkan isu semasa. Baginda selanjutnya bertitah bahawa selaku Ketua Utama Negara, Baginda akan cuba sedaya upaya untuk menyempurnakan tanggungjawab seorang Raja berperlembagaan berteraskan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Pada pertemuan bersama beberapa pemimpin politik semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah menzahirkan pandangan bahawa kemelut politik yang berlarutan tanpa titik noktah ini telah menggaguh-gugat tadbir urus kerajaan ketika negara masih diancam pandemik COVID-19. Baginda berdua menegaskan bahawa semua kemelut dan kecelaruan politik ini telah memberi kesan negatif yang mendalam kepada ekonomi negara. Di samping itu, demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat, mengadakan pilihan raya umum ke-15 bukan satu pilihan yang terbaik pada ketika ini. Baginda berdua turut menzahirkan pandangan supaya ahli-ahli Dewan Rakyat dapat bersatu hati, berusaha mewujudkan perpaduan dan penyatuan semua parti-parti politik dengan memberi fokus kepada isu-isu semasa dan menjernihkan kembali kekusutan yang telah berlaku dengan kadar yang segera. Sebelum mengakhiri sesi menghadap pada Selasa, Ahmad Fadil memaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda turut mengingatkan ketua-ketua dan wakil parti-parti politik utama supaya ahli Dewan Rakyat yang menang seharusnya menghulurkan tangan untuk bekerjasama dengan yang tidak berjaya dan semua pihak sepatutnya bersedia untuk bekerja dalam satu pasukan. Justru, kesepakatan dan kejujuran ahli-ahli Dewan Rakyat sangat perlu bagi memastikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Kesungguhan Kerajaan Pahang membantu setiap lapisan rakyat melalui jutaan ringgit yang disalurkan dalam bantuan prihatin Pahang BBP amat dihargai. Imam Surau Kampung Sawah Encik Ahmad Shahar Abdul Ghaffar 60 tahun berterima kasih atas sumbangan jubah dan kain pasang kepada dia, Bilal dan Siak terlibat. Yalah, dengan itu saya Ahmad Shahar Abdul Ghaffar dengan itu saya sangat berterima kasihlah kepada Menteri Besar Pahang kita dengan pihak Majlis Agama Islam Negeri Pahang. Dengan itu saya banyak terima kasih, alhamdulillah lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas penyampaian BBP secara pandu lalu di pekarangan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Bagi Puan Nur Mashita Zakaria 45 tahun dari Kampung Teluk, penghargaan harus ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdin Wan Ismail yang menjaga kebajikan rakyat di negeri ini. Assalamualaikum. Saya Nur Mashita Zakaria mewakili anak saya Nur Syafiqah Bakis mengucapkan terima kasih kepada YB kita atas kesumbangan inisiatif wang cemerlang untuk SPM tahun 2020. Terima kasih semua pada kerajaan kita. Bagi pengusaha kantin Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Afzah, Encik Muhammad Azhar Abdul Latif 52 tahun, ingatan kerajaan negeri amat dihargai, malah usaha berkenaan menggembirakan rakyat. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azhar bin Abdul Latif, pengusaha kantin Sekolah Menengah Tengku Ampuan Fatimah Pekan.
Hari ni mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Kerajaan Negeri Pahang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita di atas sumbangan bantuan prihatin Pahang yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Fakhruddin di Masjid Pekan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah panjangkan usia beliau semua. Peniaga kecil Tuan Syed Azam Syed Abdullah 61 tahun juga mengatakan hal yang sama terhadap usaha yang dilakukan kerajaan negeri terhadap rakyat yang sedang dalam mod survival. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana memberi sumbangan walaupun sedikit tapi nilainya terlalu tinggi. Terima kasih kepada Puan Rosdi bin Wan Ismail atas perhatian beliau. Majlis Bandaraya Kuantan MBK menawarkan permit jualan secara harian kepada penjaja bagi mengurangkan bebanan yang ditanggung para peniaga akibat pandemik COVID-19 yang melanda kini. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, lesen yang dikenali sebagai On The Spot OTS ini dimulakan pada bulan Oktober tahun lepas. Jelasnya, permit OTS yang bernilai RM10 sehari ini dikeluarkan oleh penguatkuasa MBK yang menjalankan penguatkuasaan di gerai-gerai yang beroperasi. Jadi ini memudahkan para peniaga di mana mereka tidak perlu hadir ke MBK untuk memohon permit perniagaan ini. Beliau berkata MBK menggunakan pendekatan berkonsepkan empati kepada para peniaga dengan tidak mengeluarkan kompaun kepada mereka yang tidak memiliki lesen perniagaan. Pihaknya tidak lagi mengeluarkan kompaun kepada para peniaga kerana itu merupakan pendekatan terakhir kita. Sebaiknya menawarkan permit dan juga nasihat kepada mereka. Menurut beliau lagi, setakat ini sebanyak 1,425 permit perniagaan OTS telah dikeluarkan pihaknya bermula Oktober tahun lepas hingga Ahad lepas. Beliau berkata pihaknya akan memastikan para peniaga mematuhi syarat yang ditetapkan sebelum permit tersebut dikeluarkan. Pahang mencatatkan sebanyak 675 kes baru COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 352 kes, diikuti Bentong 99 kes dan Bera 81 kes. Selain itu, Temeloh mencatatkan sebanyak 78 kes, Cameron Highlands 30 kes, Jerantut 8 kes, Maran, Pekan dan Raub masing-masing 6 kes, Rompin 5 kes dan Lipis 4 kes. Selain itu, terdapat 6 kes kematian baru direkodkan dan 2 kluster baru iaitu kluster Kampung Pasir Durian Jerantut dan kluster industri Hulu Balok Kuantan. Jabatan Kesihatan Pahang meminta orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelanggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Kerajaan Pahang menyampaikan insentif kepada 35 orang pelajar dari 3 daerah yang memperoleh 6A ke atas dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 sebagai galakan agar kecemerlangan dapat diteruskan pada masa akan datang. Bagi pelajar orang asli dan murid berkeperluan khas MBK orang kurang upaya pula, mereka hanya perlu memperoleh 5A ke atas dan kesemua pelajar cemerlang dari daerah Pekan, Kuantan dan Rompin ini menerima RM100 bagi setiap A yang diperoleh mereka. Pada majlis sama juga, 7 buah sekolah turut menerima insentif kecemerlangan sebanyak RM5,000 bagi setiap sekolah.
Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, insentif yang diberikan itu antara bukti kesungguhan kerajaan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warus Dewan Ismail untuk melahirkan lagi lebih ramai pelajar cemerlang di peringkat SPM. Menurutnya, insentif berkenaan diharap dapat menjadi pembakar semangat kepada calon SPM pada masa akan datang untuk belajar bersungguh-sungguh dan mencapai impian. Katanya, dalam menghasilkan pelajar cemerlang, kerjasama pihak sekolah amat diperlukan dan guru merupakan individu penting kepada setiap pelajar untuk mencipta kejayaan yang diharapkan. Kerjasama pelbagai agensi juga turut menjadi pencetus kepada pencapaian cemerlang di kalangan pelajar di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan insentif berkenaan secara pandu lalu di Pekarangan Pejabat Pendidikan Daerah Pekan. Hadir sama Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad, Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang Encik Muhammad Rosli Abdul Rahman, Pegawai Pendidikan Daerah Pekan Encik Muhammad Razali Mustafa serta wakil rakyat setempat. Sementara itu, beliau berkata pihaknya difahamkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang turut akan menyalurkan bantuan keuangan khas kepada Jabatan Pendidikan Pahang tidak lama lagi untuk kegunaan pendidikan. Pencapaian cemerlang daerah ini dalam peperiksaan SPM tahun lalu adalah sesuatu yang membanggakan semua pihak dan kerjasama berpasukan diketuai pegawai PPD, guru dan ibu bapa menjadi pencetus kepada kejayaan itu. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB membantu menyalurkan bantuan segera bagi meringankan beban Encik Muhammad Sufandi yang terlantar selepas diserang angin ahmar sejak Julai lalu. Malah anaknya yang berusia 2 tahun pula disahkan mengidap penyakit leukemia yang memerlukan rawatan susulan di hospital. Prihatin terhadap nasib keluarga berkenaan, MUIB menghulurkan bantuan hamper makanan, seterusnya akan memberi bantuan wang tunai bulanan bagi beliau menyara keluarganya serta kos rawatan anaknya. MUIB dalam satu hantaran di Facebook berkata, pengurus MUIB Temeloh berkesempatan menziarahi Encik Muhammad Sufandi yang kini terlantar di Kampung Pang Senam di Temeloh. Beliau mempunyai 4 orang tanggungan dan tidak dapat bekerja setelah diserang angin ahmar di tempat kerjanya pada penghujung Julai yang lalu. Justru pihak MUIB mendoakan agar Encik Sufandi dan anaknya cepat sembuh dan dipermudahkan segala urusan. MUIB juga sentiasa bersedia membantu warga asnaf di dalam negeri Pahang dan orang ramai juga boleh terus menyalurkan maklumat keluarga Islam yang dalam kesusahan kepada MUIB cawangan yang berhampiran. Lebih 3,300 penduduk di Felda Jendera Utara di Temeloh bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Khamis hingga 1 September ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri Datuk Rozi Mat Saad berkata, selain itu ladang Selburne, Mukim Gua di Lipis turut dikenakan PKPD selama 2 minggu bermula Khamis ini. Katanya keputusan ini dilaksanakan selepas meneliti pembentangan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Beliau berkata Felda Tersang 1, 2 dan 3 Mukim Batu Talam di Raup yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 5 Ogos lalu dan sepatutnya tamat esok, dilanjutkan pelaksanaannya sehingga 25 Ogos depan. Datuk Rozi Mat Saad berkata lokaliti terbabit akan disambung pelaksanaan PKPD bermula Khamis ini. Menurutnya, Felda Krau 1 Mukim Gali di Raup yang dikenakan PKPD pada 5 Ogos lalu akan tamat esok seperti dijadualkan. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan. Assalamualaikum.